Ini adalah 5 tempat yang paling best di sekolah, tapi bukan semua sekolah ada. Tapi sepatutnya semua sekolah boleh menyediakan salah satu daripada 5 ni kalau tak dapat sediakan ke semua 5-5. Okay, apakah 5 benda ni? Kita bincangkan sekarang. Okey, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam cerita dekat sekolah. So, hari ni kita nak cerita-cerita yang short-short sikit, cerita yang seronok, cerita yang happy-happy. Sorry. Okey. Cerita yang best, okey? Dan cerita yang benda-benda yang saya nak kongsikan dalam 5 benda yang setengah sekolah ada dan setengah sekolah tak ada. Dan kalau setengah sekolah ni tak ada, nak adakan, boleh adakan 5 perkara ni. Mungkin kelima-lima ataupun salah satu daripada 5 ni akan menggamit nostalgia ibu bapa anda, cikgu-cikgu, kita semua, dan mengenangkan sekolah lama kita. So, anda dah bersedia? Right. So, apa khabar? Perkara pertama, benda pertama yang best dekat sekolah kita, tapi bukan semua sekolah ada. Number 1, aviary. Okay, aviary. So, apa itu aviary? Aviary ni bahasa Melayunya macam sangkar burung lah. Okay, sangkar burung, reban ke, sangkar arnab, sangkar anak ayam. Kadang-kadang ada ayam, tapi rasanya ayam jarang lah. Selalunya burung ataupun arnab. Memang best kalau sekolah tu ada sangkar ni. Okay? Walaupun sangkar ni sebenarnya nampak macam tak ada peranan yang obvious. Kenapa perlu ada di sekolah, kenapa nak bazir duit PIBG masuk, bagi makan kat burung, bagi makan kat arnab, bau tai arnab, apa semua kan. Tapi sebenarnya dia adalah satu tarikan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Dan yang paling bestnya, anak murid suka pergi sekolah awal sebab dia nak spend time sikit dekat binatang-binatang yang ada ni. And then yang bestnya, some schools kalau dia ada reban kambing, reban kambing. Kalau dia nak ada reban arnab, kandang arnab lah kita panggil. Kalau dia ada kandang arnab, yang bestnya, paling syok bila sekolah mengizinkan ibu bapa contribute makanan dekat kandang arnab. Okay, so macam mana parents boleh contribute? Macam anak murid boleh bawa carrots, boleh bawa kangkung pergi sekolah, tapi tak bawa banyak, maybe macam a handful, segenggam kangkung pergi sekolah, dan bagi anak-anak ni makan hari-hari kan. Memang seronok sebenarnya. So tak semestinya bila ada aviary, ada kandang arnab, semua ni kena pakai duit sekolah. Tak, kalau kita nak jadikan sekolah lebih close to the community, boleh je kita open for parents to contribute melalui anak lah, bukan mak pun join pergi duduk kat kandang tu bagi kambing, arnab kambing semua makan. No. Okay, alright. So yang kedua, yang bestnya lah, kebun kecil. Betul, anda dengar. Okay, kebun ni di zaman saya lah dulu kan, long time ago, tahun 91, 92 masa saya sekolah, kebun ni dijadikan tempat hukuman tau untuk anak murid yang buang sampah, in which kalau diorang tak nak kutip sampah pagi-pagi, guru penolong kanan, saya ingat lagi nama cikgu tu, Cikgu Sulaiman ni, dia akan panggil siapa yang tak kutip
sampah pagi-pagi, dia akan suruh kita siram sayur waktu-waktu habis sekolah. So bila kita siram sayur waktu habis sekolah, kita automatically akan balik lambat kan. So apa jadi bila kita balik lambat? Kita kena marah dengan parents kita. So cikgu ni pakai psikologi macam tu untuk denda murid yang tak nak kutip sampah sebelum waktu kelas bermula. So kebun ni akhirnya bukanlah kita tahu untuk didenda, murid-murid kena denda je. Okay, waktu habis sekolah kalau kita nampak Cikgu Sulaiman tu turun dengan anak murid, kita tahu dia budak tu kena denda. Tapi kalau waktu lain macam kita datang awal kat sekolah tu, kita boleh pergi kebun tu, kita tak boleh kacau sayur-sayur tu, memang cikgu dah inform awal-awal. Tapi kita boleh jalan dekat teres-teres sayur tu, and it feels so good because macam seronok sebab kita tak pernah dapat tu dekat rumah kan. Benda yang best yang ketiga, yang setengah sekolah ada, setengah sekolah tak ada, tapi semua sekolah boleh cuba, iaitu yang ini macam tempat Arnab tadilah, aquarium. So, kolam ikan ni yang bestnya apa? Nombor satu, anak murid yang memang kaki bela ikan, kita boleh open untuk parents contribute. Memang akan ada parents contribute ikan. Dan yang seronoknya bila parents yang contribute ikan, anak-anak tu dia akan very engaged ataupun engrossed dengan dia punya ikan tu. Dia akan make sure kawan dia tahu mana satu ikan dia. Walaupun sebenarnya kalau ikan tu ikan koi lah kononnya kan, memang kita pun macam pening kepala, betul ke ikan tu ikan kau? Sebab semua nampak sama, okay? Dan dengan adanya kolam ikan juga, kita akan tengok anak murid kita very macam sangat nak volunteer untuk cuci kolam ikan. Walaupun kadang-kadang kolam ikan tu dah hitam, dah hijau, berbau, diorang akan willing to contribute juga. Sebab apa? Sebab ada group work di situ dan dia memang aktiviti luar bilik darjah. Boleh consider nak buat lepas ni, right? And yang keempat ni banyaklah sekolah ada, banyak sekolah ada dari tak ada. Sebenarnya setiap sekolah dah banyak pakai khidmat pelajar untuk tempat ni, iaitu tempat buat mural. So sekolah kita kan banyak dinding, so assign satu kelas satu pun, tengoklah memang ramai yang nak contribute, dan it's going to be very fun, and murid-murid jadi macam full of sense of responsibility sebab dia nak jaga mural tu. So dia akan got very macam sekejap-sekejap nak tengok, sekejap-sekejap nak check colour, sekejap-sekejap kan tiba-tiba tengok, kenapa kau bawa cat kan? Oh, rupanya dia nak top up sikit colour shading, dah hilang lah apalah. So tempat mural memang sangat-sangat best, dan tempat mural jugalah kita boleh tengok anak murid kita belajar to cooperate and tolerate classmate masing-masing. Alright, so tempat best terakhir di sekolah yang banyak sekolah ada tapi banyak juga sekolah tak ada, dan kebanyakan dan semua sekolah boleh ada kan, adalah pusat sumber yang beroperasi di kedua-dua sesi sekolah. Maksudnya kalau sekolah tu ada sekolah pagi, sekolah petang. So kalau budak petang datang awal sikit, pusat sumber masih buka dan accessible untuk anak murid sesi petang. Dan kalau murid pagi keluar kelas dan tak ada tempat nak lepak ataupun nak tunggu mak ayah, dan mungkin dia balik lambat ke, ataupun tunggu kakak dia balik dan baru dia boleh balik, ialah pusat sumber. Okay? Pentingnya pusat sumber beroperasi di kedua-dua transisi waktu dan dua-dua sesi ni adalah satu, kita ajar anak-anak murid to inculcate reading habit. Satu. Duanya, kita ajar anak-anak murid, especially lah parents banyak buat benda ni,
untuk siapkan homework di sekolah. So waktu dia dah habis sekolah tu, bila ada tempat yang selesa, memang kita sebenarnya boleh menghasilkan anak murid yang homework dia semua siap. Dan yang ketiga, tempat yang macam ni memberi kelegaan lah kepada ibu bapa, sebab dia tahu anak dia di tempat yang selamat dan selesa. Okey. Di pusat sumber sebenarnya ada kekangan yang menyebabkan setengah sekolah tak boleh nak praktiskan keadaan di mana kedua-dua sesi dibuka. Ada setengah sekolah terpaksa buka pusat sumber dia ataupun library lah kan, hanya pada waktu-waktu ketika tertentu saja kerana beberapa faktor seperti librarian terdiri pada anak murid. So kadang anak murid sekolah petang datang awal untuk jaga library, kadang budak yang sekolah pagi ni nak jaga library lepas waktu sekolah, dah dia pula ada koko, contoh macam tu kan. Dan kita tak boleh tinggalkan anak murid tu di pusat sumber tanpa kawalan guru. So guru ada tugas hakiki. So kadang-kadang sebab itulah pusat sumber yang beroperasi macam the entire schooling hours, okay, pagi dan petang tu tak dapat dijalankan kerana kita tidak ada one assigned librarian. Tapi kalau ada one assigned librarian untuk jaga, selalunya pusat sumber macam ni dia open je throughout schooling hours. So 5 perkara ni memang best dan banyak sekolah dah buat. Ada sekolah yang belum buat. Apa kata anda pilih salah satu daripada ni dan cuba sendiri di sekolah anda. So nak dengar lagi cerita-cerita best dekat sekolah? Apa kata anda komen apa ceritanya yang anda nak dengar dan saya cuba dapatkan maklumat, sama ada daripada saya yang sendiri mencari ataupun dari guru-guru di sekolah.